Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Alhamdulillah. Pertama-tamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini dapat sama-sama kita meneruskan sesi pembelajaran online. Jadi pada pagi ini kita akan membicarakan satu topik di dalam Usuluddin tingkat 5 pada bahagian akhlak dan tasawuf, iaitu tajuk yang kedua, sejarah penyusunan ilmu tasawuf. Para pelajar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Okey, yang pertama sekali kita tengok ni Tarikh Tadwini Ilmi Tasawuf, sejarah pembukuan ataupun penyusunan ilmu tasawuf. At-tasawwufu fi ahdi as-sahabati radhiyallahu anhum huwa jihadun nafsi wa tasfiyatu min al-akhlaqis sayyiati. Tasawuf pada zaman sahabat radhiyallahu anhum adalah satu jihad melawan hawa nafsu dan penyucian daripada akhlak-akhlak yang tercela. Ba'da ahdi as-sahabati wat tabi'in ittasa'a ilmu at-tasawwufi fi nitaqin mustaqillin wa tadwinihi biwajhin khasin. Selepas zaman sahabat dan tabi'in, ilmu tasawuf ini mula meluas dalam skop yang berasingan dan penyusunannya dengan cara yang khusus. Wa kana min awailil ulama'i allazina katabu fit tasawufi kama yali, dan di antara ulama-ulama yang terawal dalam menulis ilmu tasawuf ini adalah seperti berikut. Okey, yang pertama al-ulama. Kita tengok ulama, kita tengok tahun kewafatan dan kita tengok apa karya penulisan beliau. Okey, yang pertama Al-Haris Al-Muhasibi. Tahun wafat dia pada tahun 243 Hijrah. Karya ataupun tulisan dia ada 3 kitab yang ditulis di sini. Yang pertama Bad'u Man Anaba Ilallah, permulaan orang yang kembali kepada Allah. Yang kedua Adabun Nufus, adab-adab berkaitan dengan jiwa. Dan yang ketiga Risalatut Tawahum. Okey, 3 kitab yang dikarang oleh Al-Haris Al-Muhasibi. Manakala tokoh yang kedua Abu Talib Al-Makki juga merupakan antara ulama yang awal terlibat dalam penulisan ilmu tasawuf, yang mana kewafatannya pada 386 Hijrah, dan kitab yang dikarangnya adalah kitab Qutul Qulub, makanan hati, fi muamalatil mahbub, dalam bermuamalah dengan yang dikasihi, yakni Allah. Ulama yang ketiga dalam ilmu ini ialah Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kewafatannya tahun 505 Hijrah. Antara karya yang dihasilkan oleh beliau ialah Bidayatul Hidayah, permulaan mendapat petunjuk, dan yang kedua Ihya Ulumiddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Ini di antara seberapa banyak kitab yang dikarang oleh Abu Hamid Al-Ghazali. Di sini disenaraikan 2 saja. Okey. Seterusnya sumber ilmu tasawuf. Macam-macam dakwaan yang mengatakan ilmu tasawuf ni sesat lah, tak ada sumber lah, apalah. Okey, tengok sini. Dia kata ilmu tasawuf adalah sumber dia An-Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa masdarut tasawuf.
Nabi SAW adalah sumber ataupun punca kepada tasawuf. Qad ja'alallahu ta'ala syakhsiyatan nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an-namuzajil arqa wal asma lis-sulukil bashari wal iqtida'i bih wa huwal uswatul hasanatu lil bashari jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan pribadi Nabi yang mulia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai contoh yang paling tinggi dan yang paling tinggi, sama arqa asma semakna saja, yang paling tinggi bagi perjalanan akhlak manusia dan menjadi ikutan dengannya. Wa huwal uswatul hasanah, dan baginda adalah contoh yang baik lil bashari jami'an, terhadap semua manusia. Jadi di sini kita faham bahawa sumber tasawuf ialah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Min asas tasawuf, di antara asas ilmu tasawuf, yang pertama al-wahyul ilahi, ia merupakan wahyu daripada Allah. Yang kedua tablighu ahkamil Quranil Karim was sunnatil mutahharah, menyampaikan hukum hakam Al-Quran dan sunnah yang suci. Yang ketiga tatbiqu al-awamiri wan nawahid diniyah, sebagai satu pelaksanaan kepada perintah dan larangan-larangan agama. Mentatbiq, yakni melaksana, merealisasikan perintah dan larangan agama. Yang keempat tathiru arwahil bashar, menyucikan ruh manusia, wa tanzimu awalimihim bitazkiyatiha, dengan membersihkannya. Okey, baik. Okey, cuba kita tengok beberapa orang ulama yang menekuni ataupun yang pakar dalam bidang ini. Dalam ni disenaraikan 3 orang ulama. Yang pertama Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, yang kedua Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, dan yang ketiga Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Nanti kita tengok ya, nama dia, gelaran dia, perkembangan dia, seterusnya perilaku, zuhud, dan last sekali kewafatan mereka. Okey, yang pertama kita tengok Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Nama yang diberi ialah Hasan ibnu Abil Hasan Yasar. Okey, gelaran dia tak ada. Nash'ah ataupun perkembangan dia, wulida fil Madinah, ia dilahirkan di Madinah. Nasha'a wa ta'allama bainas sahabah, dia hidup dan belajar di kalangan para sahabat. Perilaku dia, kana jami'an aliman, ia seorang yang jami', lagi alim. Yang kedua kana jamilan wasiman, ia seorang yang cantik, menawan. Dari segi zuhud dia, kasirul huzni, banyak bersedih. Yufakkirul akhirata daiman, berfikir perkara akhirat sentiasa, selalu. Dan ia wafat pada pada bulan Rajab tahun 110 Hijriah. Okey. Tokoh yang kedua Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Nama sebenar dia Abul Qasim Al-Junaid bin Muhammad bin Junaid. Laqab ataupun gelaran dia Al-Imam At-Taifataini. Manakala perkembangan dia, ia merupakan salah seorang ulama ahli sunnah wal jamaah, yatafaqqahu ala mazhabi ashabil hadis, dan dia seorang yang faqih, seorang yang faham, seorang yang menguasai mazhab ashabul hadis, mazhab ahli hadis. Antara perilaku dia, ishtaghala min umrihi bil ibadah, menyibukkan ataupun dia ni sibuk sepanjang umurnya dengan melakukan ibadah.
Yang kedua, kana harisan ala sunnati wa ittiba'is salaf. Beliau adalah seorang yang aktif, seorang yang gemar mengikuti sunnah dan mengikuti para salaf, ulama-ulama terdahulu sebelumnya. Az-zuhdu, kezuhudan bagi beliau ialah kasirul ibadah, banyak beribadah. Yang kedua, kasirus siyam, banyak berpuasa. Wafatnya tahun 298 Hijrah fi Baghdad, di negeri Baghdad. Okey, tokoh yang ketiga. Jadi semua pelajar kena hafal ni ya, kena hafal. Tokoh yang ketiga, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Nama diberi Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Gelaran dia ialah Hujjatul Islam. Perkembangannya, ia dilahirkan di Tus tahun 450 Hijrah. Salah seorang akhazal fiqha wa usul fiqh. Dia telah mengambil ilmu fiqh dan ilmu usul fiqh. Manakala dari segi perilaku dia, kana aliman, seorang yang alim, bari'an, yang mendalam, alim sungguh-sungguh, min syattal ulum, daripada semua ilmu, yasluku tariqat ta'lim wa ta'allum fi hayatihi bimanhajin nabi. Dia telah melalui jalan pengajaran dan pendidikan sepanjang hidupnya mengikut manhaj baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara kezuhudan beliau, wazza'a awqatahu ala qira'atil Quran. Beliau telah mengagih-agihkan masa ataupun membahagikan masanya untuk membaca Al-Quran. Yang kedua, da'watun ila tasawuf wa zuhud. Beliau mengajak kepada ilmu tasawuf dan kepada kehidupan zuhud, kehidupan yang tidak terlalu cintakan dunia. Dan akhir sekali adalah kewafatan siapa tadi? Imam Ghazali. Dia wafat pada tahun 14 Jumadal Akhirah tahun 505 Hijriyah. Jadi itu saja untuk kelas kita hari ini.